Banyak problem. Okey. Kepada muka surat yang ke-12. Okey. Okey ni dia. Alamak pula maaf saya. Betul. Okey terbaik. Alhamdulillah. Okey. Jadi jomlah. Jadi hari ni, untuk hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk kepada huruf-huruf yang susah sikit lah. Huruf-huruf yang tebal, huruf-huruf kerongkong. Jadi hari ni minta tuan-tuan fokus betul-betul. Dekat skrin ni. Janganlah sambil belajar ni tengah makan Maggi ke, tengah borak dengan jiran sebelah ke, bawang ke. Jadi jangan tengok TV ke. Fokus tuan-tuan dan puan kepada saya 100% hari ini. Okey. Jadi jom kita pergi kepada huruf yang pertama dululah tuan-tuan dan puan. Huruf yang pertama untuk hari ini. Okey. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan, bila setiap kali dalam modul 3 ni, setiap kali kita jumpa huruf baru, benda pertama sekali kita kena tengok, apa dia tuan-tuan dan puan? Benda pertama sekali kita kena tengok bila kita masuk topik baru ni. Bila kita masuk huruf baru ni, apa yang kita nak kena tengok? Tengok bawah ni terus ke? Ah, Terus baca kat bawah ni ke? Apa yang kita tengok? Ada pun jawapan. Lama no. Okey, betul. Betul, Bang Faris. Okey, jadi kita tengok bunyi dia, kita tengok suara dia, dan kita tengok nafas dia. Jadi kita tengoklah huruf dok ni. Jadi bila kita jumpa huruf dok ni, mesti hati kita ni berdebar-debar balik. Uish, duk, duk, duk. Kenapa? Sebab huruf do ni, macam kita belajar kat modul 1 dulu, dia adalah huruf yang paling susah dalam bahasa Arab ni lah. Bukan setakat bahasa Arab je, tapi bahasa dunia ni, bahasa Arab je yang ada bunyi dot tu sebenarnya, tahu tak? Jadi betapa hebatnya lah bahasa Arab ni. Jadi kena ingatlah makhraj huruf do. Makhraj huruf do dekat mana tu? Tuan-tuan puan, tanya lagi. Nak tengok kan, ingat lagi ke tak? Kena ingat, kena ingat. Tu saya tanya tu. Sebab bila kita matikan dia pun, kita masih lagi menggunakan makrosnya. Apa yang kita belajar daripada modul 1, semuanya akan dibawa kepada sampai habis kita belajar lah. Makros tu. Makros tu memang penting dalam ngaji. Tak ada jawapan ni. InsyaAllah. Semua dengar ke tu? Ke saya mute ni? Ada pun. InsyaAllah. Okey, tepi lidah kiri atau kanan menyentuh gigi geram atas. Betul? Jadi di gigi geram kita tu, lidah kita, ni lidah kita bawa ke tepi. Mana kita tunjuknya? Ni gigi geraham tu lah. Gigi atas, gigi bawah. Lidah kita tu bawa ke tepi. Allah. Allah. Jadi bila kita mati kan pun, kita bawa juga lidah tu ke tepi. Au. 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 Macam tu mati kan dia. Bunyi dia lah. Jadi macam saya cakap tadi, kita tengok dekat suara. Jadi macam mana kita nak sebut huruf do ni? Macam saya cakap tadi lah. Tengok dia punya ni, tengok dia punya ni, tengok dia punya ni. Tak apa, kita bunyi ni kita KFA dulu. Kita nak fokus kat suara dengan nafas dulu. Okey. Jadi suara dia, kita tengok dekat tu suara dia terlepas. Maknanya ada bunyi yang keluar tu. Tuk, 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 tuk. Tapi tak adalah panjang sangat macam saya buat tadi. Tapi kalau tuan-tuan dan puan tengok betul-betul, nafas dia tertahan. Dia macam apa kata? Macam mana nak buat ni? Suara terlepas, nafas tertahan ni. Jadi dengar betul-betul tuan-tuan dan puan. Tengok betul-betul saya buat. Okey, jadi bila kita keluar, bila suara terkeluar, kita kena keluarkan bunyi do tu. Au, 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 au. Itu kalau suara terlepas. Ingat, lidah bawa ke kiri dan cuba sebut. Au, au. Cuba sebut. Cuba dekat rumah masing-masing buat. Lidah tu gigit dekat gigi gerak, gigi taring tu. Au, au, au. Itu kalau suara terlepas,
nafas terlepas. Tapi sekarang ni nafas dia tertahan. Jadi macam mana nak tahan nafas tu? Tutup je lah mulut. Itu je. Simple. Jadi bunyi dia au, au, au. Au. Jadi jelas ke? Jelas tak tuan perempuan? Ke macam jelas Kan nak saya ulang lagi sekali. Saya ulang lagi sekali lah. Ah, okey terbaik Puan Arya. Saya lagi ni nampak Puan Arya dengan Tuan Musfaris je. Mana yang lain-lain ni? Hanya jadi CCTV saja. Okey, lagi sekali saya ulang. Sebab huruf do ni memang susah. Jadi, lagi sekali saya ulang. Untuk makhraj huruf do, lidah kita ni ke gigi geraham kiri atau kanan. Nak senang lagi, dekat bawah gigi taring tu. Rasalah. Do, do. Macam tu. Okay, lepas tu, kita matikan dia dan kita tutup mulut. Jangan lupa step terakhir tu, tutup mulut. Au, au. Oh, terbaik pun normally. Sedang praktis. Khusyuk. Okay, okay, maaf mengganggu. Okay, jadi lagi sekali saya ulang. Au, au. Tutup mulut tu. Au. Jadi untuk rombo ni macam tu lah cara dia. Kita nak tahan nafas tu. Okay, kita bulat lah. Atas, bawah, depan. Jom, sama-sama. Au, il, ul. Au, il, ul. Dan jangan lupa satu perkara yang saya selalu ingatkan. Jangan lupa berikan hak kepada huruf yang hidup. Kalau huruf alif tu baris atas, kalau huruf ba tu baris atas, sebut dulu ba. Jangan terus bal, bal, bal. Salah tu. Sebut dulu ba. Lidah tu ke bawah dulu. Ba, bal, bal, bal. Kalau huruf tu ta, lidah ke atas. Pastikan lidah tu ke atas dulu lah. Ta, tau. Jangan top, top. Tapi tau, tau. Jangan lupa berikan hak kepada setiap huruf ni lah. Setiap huruf yang berbaris, setiap huruf yang mati, semua tu ada hak ni. Sebab itulah, bila kita baca Al-Quran ni, satu huruf kita baca, satu pahala kita dapat. Sebab kita menjaga betul-betul kesucian dia lah. Maknanya kalau dia bunyi atas, bunyikanlah atas. Mulut terbuka. Okey, jadi jom. Ikut saya baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat rumah tu, ikut saya baca. Praktis bersama saya, jom. Okey. Yaub ribu. Yaub ribu. Terusnya. Taub lilin. Taub lilin. Wahfil. Wahfil. Awghafu. Awghafu. Kaidahum. Kaidahum. Ta'lilin. Ta'lilin. Kaidahum fi ta'lilin. Kaidahum fi ta'lilin. Alhamdulillah. Susah ke senang tu? Komen sikit. Ada yang berjaya ke sebut? Diharapkan semua berjaya lah. Komen sikit. Semua dah berjaya ke dapat bunyi tu ke masih tak dapat lagi? Mencabar. Okey, betul Tuan Farid. Saya cakap orang Allah ni memang susah. Saya pun dulu menggaliat terus. Sebenarnya. Alhamdulillah. Okey, terbaik Puan Yani. Alhamdulillah. Cantik macam ni. Tuan Hafiz. Alhamdulillah boleh. Puan boleh besar tu boleh lidah. Tu lidah keras lah tu. Lembutkan lidah tu sikit. Jadi cuba perlahan-lahan tak apa. Cuba perlahan-lahan. Ingat step-step yang saya cakap tadi. Itu je. Yang paling penting ingat step-step yang saya cakap tadi. Pertama,
sebut dulu huruf yang berbaris lah. Ba. Ikutlah makras dia. Lidah ke atas ke bawah ke. Sebut dulu. Ba. Lepas kita sebut, ba macam senang sangat. Kita ambil ni lah. Ta. 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 Lidah kena ke atas dulu. Ta. Ta. Lepas tu baru step kedua, tarik lidah tu ke kiri. Ta. Step ketiga, tutup mulut. Tau. 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 Begitu. Ingat step-step tu. Tulis sekali dalam mulut. Tulis balik dalam komen. Apa step dia tadi? Apa Lupa dah Ustaz. Lagi sekali. Apa dia punya step ni? Lagi ni semua huruf susah-susah ni. Okay, apa step dia tadi? Tak apalah. Kita pun nak. Ah, Ada tak? Ada tak step dia tadi? Lupa dah. Semua lupa lah macam saya ulang balik. Tapi ya. Okay. Step pertama tadi. Okay, step pertama tadi. Jangan tarik lidah dulu ke tepi. Lidah tu jangan ke tepi dulu. Sebut huruf yang berbaris dulu. Itu ayat dia. Sebut huruf yang berbaris dulu. Step pertama. Type cepat laju sikit. Mesej makwa laju je kan. Mesej skandal kan. Ah, Ngomong macam ni tak ada makwa dah. Okey. Apa kata tadi? Sebut huruf yang berbaris dulu. Yang pertama. Yang kedua, tarik lidah ke tepi. Itu ayat mudah dia lah. Tarik lidah ke tepi. Yang kedua, tarik lidah ke tepi. Dan yang ketiga, tutup mulut. Tutup mulut. Lagi sekali saya ulang. Yang pertama, sebut huruf. Dah ada yang antara. Sebut huruf berbaris dulu. Tarik lidah ke tepi. Tutup mulut. Ingat step-step tu. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan boleh menyebut do mati ni dengan baik. Sebab do mati ni sebenarnya bagi saya lah. Tak tahu lah bagi orang lain macam mana. Do ni, do mati ni lagi senang daripada do hidup. Jadi cuba untuk practice lah do ni. Senang je, tak susah pun. Okey, jadi kalau ada yang tak dapat lagi, dah ikut step pun tak dapat lagi. Ni saya bagi cheat code sikit lah. Macam saya cakap minggu lepas. Panduan dia. Bunyi dia seakan-akan macam ni lah. Au. Dia macam ada D, ada B. Ada O, ada D, ada B. Au. Au. Ini pun sama. Yup. Ini pun sama. Ni kalau kita tulis dalam bahasa Melayu lah secara literalnya. Tapi jangan kita sebut macam ni. Sebab yang bunyi dia adalah DH. Au. Au. Praktis lagi ya, tuan-tuan dan puan. Dan jangan lupa pula saya satu poin penting ni. Tengok dekat sini. Dia pun dalam buku dia pun dah tulis. Tebal. Bukan tengok yang tu. Tengok yang belah kanan ni. Tidak melantun. Ni ramai selalu buat ni. Jumpa do je, dia terus melantun. Sebab apa? Sebab dia confuse dengan huruf dal. Dal dengan do ni dia sama-sama D. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingat mana satu D yang melantun, mana satu D yang tidak melantun. Tuan-tuan dan puan kena ingat tu. Jadi kena ingat lagi sekali huruf do, suara terlepas, nafas tertahan. Okey, alhamdulillah. Jom kita pergi kepada huruf to. Okey. Jadi huruf to ni simple je lah. Dia bunyi macam huruf T. Okey. Dia bunyi macam huruf T. Macam huruf ta lah. Tapi apa beza dekat sini? Suara tertahan sama. Tapi huruf to ni nafas dia tertahan. Kalau ta ni nafas dia terlepas. At tabat yada. Ta ni nafas dia terlepas. Tapi huruf to ni nafas dia tertahan. Jadi kena ingatlah. Jadi nafas tertahan. Kita kena bunyi dia. At. Ingat makras dia. At. 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 Huruf T kan. At. Tapi jangan lupa sifat dia.
iaitu tebal. Jadi kita kena sebutlah out, out. Naikkan lidah pangkal lidah sekali. Out, out. Dan lagi satu ciri dia adalah melantun. Jadi cuba sebutlah. Ato, ito, uto, ato, ito, uto. Ato, ito, uto. Jadi dia memang agak susah sikit lah. Jadi kena ingatlah makras dia. Lidah depan ke gigi atas, pangkal lidah naik ke langit lembut. Ato, ato. Dia memang susah sikit nak lantunkan dia ni. Ah, jadi bila huruf melantun ni kena ingatlah makras kena bergerak. Tapi dekat sini makras dia ada dua. Lidah ke depan dan pangkal lidah naik. Makras dia ada dua. Jadi dua-dua tu kena bergerak lah. Ato, ato. Lidah depan gerak, ato. Lidah ke depan gerak ke bawah. Lidah belakang ni pun kena gerak. Macam mana nak gerakkan tu kan? InsyaAllah. Itu kena feel dia lah. Kena rasa sendiri. Ato, ato. Ato. Nampak tak bunyi dia daripada belakang ni? Ah, Memang tak nampak lah kat dalam. Jadi ni memang tuan-tuan dan puan kena praktis sikit. Okey. Jadi jom kita pergi kepada bacaan dia. Baca sama-sama dengan saya. Okey. Tapi kena ingat bila kita sebut pasal melantun, dekat tengah ni kena baca apa? Apa yang kena buat dekat kol-kolah tengah ni, lantunan tengah ni. Ingat lagi tak? Sugro, ya betul. Ataupun kol-kolah ringan lah. Dan bila kol-kolah melantun yang ringan ni, kita jangan okkan dia. Atok. Macam tadi kita sebut atok. Atok. Tapi bila dia berada di tengah ayat, ya betul puan jadi lembut. Sama lah. Sogro lembut macam salah nama dia. Tapi yang kita tahu jangan kita break lah ayat dia. Ayat saya lah. Jangan kita break. Maknanya kita baca jangan kita matikan dia. Nutok fatan, nutok fatan, nutok fatan. Tapi kita kena baca dia nutofatan, 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 nutofatan. Saya ada bagi tahu ke step-step tu. Kalau ni ada tu je kan. Cuba tulis balik step-step tu. Kau ada kawan-kawan yang terlupa ke? Siapa yang ingat? Apa step dia nak baca huruf lantunan lembut ni? Yang pertama, hidupkan. Saya dah bagi jawapan dah ni. Apalah kita pun masa dah 9:30 dah ni. Banyak huruf lagi nak belajar ni. Jadi tak apalah. Jadi kita kena hidupkan dulu huruf mati tu. Asingkan dulu satu-satu. Qaitomirin. Qaitomirin. Tapi bacaan ni salah. Sebab kalau kita baca qaito, itu maknanya to tu hidup. Jadi bacaan dia yang betul tu macam mana? Lepas kita dah asingkan satu-satu, lepas tu kita lajukanlah bunyi dia. Qaitom. Kita langgarkan dia dengan huruf sebelah dia. Qaitom. Qaitomirin. Qaitomirin. Ha, gitu saja. Jadi jom, saya baca. Nutofatan. Nutofatan. Nampak tak? Ingat tak? Ingat jangan nutok fatan, tapi nutofatan. Nutofatan. Qaitomirin. Qaitomirin. Fawasatna. Fawasatna. Nuto'imukum. Nuto'imukum. Yang ni boleh pula. Ada bunyi break tu Ustaz. Yang ni tak apalah. Sebab dia berjumpa dengan huruf-huruf yang dekat kerongkong tu lah. Huruf-huruf tebal. Huruf-huruf kerongkong. Jadi dia memang akan bunyi jugalah. Kalau jadi bacaan dia akan jadi nuto'imukum. Nuto'imukum.
Ah, seterusnya. At-tawaron. At-tawaron. La yatagha. La yatagha. Matola'un. Matola'un. At'amahum. At'amahum. Okey, Alhamdulillah. Jadi macam mana huruf to ni? Senang ke susah? Cuba komen sikit. Jadi kena ingatlah bila kita jumpa dengan huruf melantun, buat tiga benda tadi itulah. Ha, kita hidupkan, kita sebut dulu satu-satu. Kita gabungkan huruf lantunan dengan huruf sebelah dan kita sambungkan semua. Qito, qito. Tembungkan dengan huruf sebelah dia, qaitom, qaitom. Lepas tu satukan, qaitomirin, qaitomirin. Lagi sekali saya ulang step dia. Hidupkan dulu huruf yang mati ni, huruf qalqalah ni, huruf melantun ni. Hidupkan dia dulu. Sap, sap. Macam dia hidup. Fa wasato. Fa wasatona. Fa wasatona. Jadi siapa yang tak boleh step 2 buat dulu step 1. Iaitu hidupkan dulu. Fa wasatona. Lepas dah biasa, cuba step kedua langgarkan huruf sebelah tu lah. Kalau dekat sini huruf nun. Huruf nun bunyi dia N. Fa wasaton. Fa wasaton. Lepas tu matikan dia balik. Kita cantumkan semuanya. Dia akan jadi fa wasatna, fa wasatna, fa wasatna. Jadi cuba praktis mengikut tiga step tadi itulah. Panjang sikit step dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, boleh ke urut to ni? Ke ada yang tak jelas lagi? Okey, faham Ustaz. Hmm. Kalau tak faham begitu, Ustaz, macam tak jadi, saya tak faham lah break-break tu apa. Terbaik Waria. Semua tengok dekat chat tu. Ada tulis dah. Hidupkan huruf mati dulu, langgarkan huruf sebelah, matikan balik. Itu je step dia tiga-tiga tu. Okey, faham. Okey, semua jelas. Okey, jadi dah jelas, dah faham. Apa langkah seterusnya? Kena berlatih. Berlatih, berlatih. Sampai bacaan kita jadi cantik. Okey. Jadi jomlah. Kita pergi kepada huruf seterusnya. Okey. Huruf seterus ni. Iaitu huruf Dho. Tadi minggu lepas kita dah belajar tentang huruf Tho. Jadi sama lah juga dengan huruf Dho ni. Jadi sebelum tu macam saya cakap, macam biasa setiap kali kita jumpa huruf baru, kita tengok dulu dia punya bunyi, tengok dulu dia punya suara, tengok dulu dia punya nafas. Okey. Jadi Dho ni bunyi dia macam bunyi Z lah. Jadi macam bunyi Z yang kita belajar minggu lepas tu, memang semuanya suara terlepas, nafas tertahan. Betul tak? Beza dengan huruf S, suara terlepas, nafas terlepas. Huruf S dengan Z itu je dia punya perbezaan. Iaitu nafas dia. Jadi simple je lah. Yang tu saya tak nak komen panjang-panjang. Tapi dia ada satu benda baru lah dekat situ. Iaitu tebal. Jadi bila kena tebal, ingat kena buat apa? Kena naikkan pangkal lidah ke atas. Jadi macam huruf so juga, huruf ni pun ada cheat code dia. Ada rujukan dia. Itu kita anggapkan macam ada huruf O dekat situ. Elf, ill, ul. Jadi ini saya tak ada nak terang panjang-panjang lah. Jadi kena ingat lah benda ni. Dari, kalau dari atas dia macam ada bunyi O, elf. Kalau bawah dia ada bunyi I, ill, ill. Kalau di depan dia ada bunyi tambahan lah. Ul, ul, ul.
Jadi kena berhati. Dan tapi kena ingat huruf dho ada makrasnya. Jadi makrasnya lidah kena keluar. Jadi kena keluarkan lidah tu. Jangan nak au, au. Jangan macam tu. Kena keluarkan lidah. Au, au, au. Jadi huruf dho ni dia pening sikit lah tuan perempuan. Banyak nak kena gerak lidah nak kena keluar, pangkal lidah nak kena naik. Jadi dia memang banyak bergerak daripada dalam, daripada huruf yang berbaris a, lepas tu keluarkan lidah al, jangan lupa tebalkan al, al. Jadi macam yang rujukan saya cakap tadi tu lah, yang saya tunjuk tadi tu. Ah, Ikut rujukan yang saya tunjuk tadi tu. Al, il, ul. Okay, itulah. Dan sama juga macam so, ingat saya cakap jangan sebut betul-betul ada O ni. Jangan kita sebut pakai bibir tu. Itu dia. Jangan kita sebut pakai bibir tu. Aus, aus. Itu salah. O tu datangnya daripada lidah belakang tu. I tu datang daripada lidah belakang tu. Tu tuan-tuan dan puan kena ingat. Okey. Jadi jom. Ikut saya baca sama-sama. Ingat. Sebut dulu huruf ta. Ta. Lepas tu tarik lidah keluar. Sambil tarik lidah keluar tu, lidah belakang naik. Tau. Tau. Limuna. Baca. Tau. Limuna. Okey, baik, baik, baik. Macam dengar je. Okey, seterusnya. Fayal. Dengar betul. Fayal. Ya dulu. Fayal. Fayal. Lalna. Fayal. Lalna. Okey, seterusnya. Sama juga. Baris depan ni susah sikit lah. Sebab you bertemu you. Tapi kalau dah boleh main lidah belakang tu, dia jadi senang je. Jadi ikut saya baca. Tuzlamu. Tuzlamu. Mulut kita tak bergerak pun. Yang bergerak lidah je. Tuz. 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 Nampak tak? Tuz. Lidah tu keluar lambat. Jangan terus keluarkan lidah. Tuz. Ikut dulu makras dia. Ta, tu, tu, tu. Begitu. Alhamdulillah. Seterusnya. Nazratan. Nazratan. Azlamu. Azlamu. Tazma'u. Tazma'u. Yazharu. Yazharu. Tuzlamuna. Tuzlamuna. Alhamdulillah. Saya. Jadi huruf dha ni simple je lah. Nampak susah. Tapi sebenarnya dha ni simple je. Sebab dia adalah gabungan huruf dha. Jadi kena ingatlah apa peraturan-peraturan dha tu yang kita belajar sebelum ni. Suara terlepas, nafas tertahan. Jangan tarik lidah awal sangat. Itu rule dia untuk huruf dha. Dan campur dengan huruf tha. Yang tebal tu lah. Ha. Dia macam huruf dha gabung dengan huruf tha. Jadilah huruf L. Huruf tha ni. Tapi tha ni jangan. Yang kena ingat nafas tertahan dan jangan tarik lidah awal sangat dan lidah belakang naik. Huruf dha ni banyak sikit lah step dia. Jadi kena ingat lah. Okay. Okay. Yang simple je. Okay, seterusnya. Seterusnya kita nak belajar berkenaan dengan huruf Ain. Jadi macam biasa tuan-tuan dan puan, bila kita jumpa huruf
baru dalam modul 3 ni kita tengok bunyi dia, tengok suara dia dan kita tengok nafas dia. Jadi kita tengoklah bunyi dia. Bunyi A macam mana pula bunyi A ni? Tak apa, relax dulu. Tengok dekat suara dia. Okey, suara dia pertengahan. Maknanya dia tak pergi jauh sangat. Maknanya dia bukan terlepas. Kalau terlepas, bunyi dia macam tu lah kan. Sampai bila? Macam taza dah. Jadi suara dia pertengahan. Maksud dia bila kita matikan dia, kita kena keluarkan bunyi sikit lah. Ow, 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 ow. Ow, ew, oh. Jadi nafas dia pun tertahan lah. Tak ada angin yang keluar. Jadi macam mana nak buat bunyi ni, tuan-tuan? Nak buat bunyi ni senang je. Kita kena tekan dekat kerongkong tengah kita tu. Jadi itulah. Apa yang kita belajar huruf mati ni, kita belajar dekat apa yang kita belajar makhraj muka satu, masuk balik dekat muka. Yalah. Ah. Jadi kalau huruf K, okey ni mulut kita lah ni. Ni mulut kita. Kalau huruf K, kita tutup kerongkong kita kat sini, betul tak? Huruf K pula, huruf hamzah. A, a, a. Itu untuk huruf hamzah mati. Tapi untuk huruf ain, kita kena tutup kerongkong kita dekat sini. L, L, L. Sebab itulah bunyi dia panjang sikit. Sebab dia ambil masa nak tutup tu. Angin tu keluar banyak lah senang cerita. L, L. Berbanding A, A. Jadi tuan-tuan dan puan kena praktis. Cuba sebut antara dua tu lah. A, L, A, L. Dan macam saya cakap awal-awal dulu. Itulah berkenaan dengan huruf ni. Dia macam huruf K tapi berbeza. Jadi jom. Kok saya baca. L, L, O. Jadi bunyi dia seakan-akan macam ni lah. Sama juga setiap huruf ada. Rujukan dia. Dia bunyi macam ni. L, L. Jangan. A, A. Al, Al. Al, Nabil. Ikut saya baca. Bawah pun sama lah. Okay. Bawah pun yang tulis dalam modul. L, yang Cuma jangan lambat sangat lah. Jadi ikut saya baca. L. Jangan L. Tu panjang sangat. Laju sikit. L, Nabil. L, Nabil. Cuba. Okay, seterusnya. Yu'tika. Yu'tika. Seterusnya. Ma'kufan. Ma'kufan. Mu'riduna. Mu'riduna. Okay, seterusnya. Ba'daha. Ba'daha. Wa'ata'na. Wa'ata'na. I'ma. I'ma. La'nati. La'nati. Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan puan? Boleh lagi tak ni? Lagi satu muka surat lagi tuan-tuan puan. Komen sikit boleh. Semangat. Komen sikit semangat Ustaz. Komen. Siapa yang jarang komen ni? Okey, terbaik. Ramai-ramai. Cantik. Puan Fina, lagi-lagi. Apa yang jarang nampak ni? Muka ni.
Muka tak nampak lah. Nama ni. Okay, semangat lagi eh. Okay, Alhamdulillah. Jadi setakat ni boleh terima lagi dah. Boleh eh. Okay, mantap. Okay, jadi kita pergi kepada dua huruf seterusnya lagi. Jangan risau, jangan risau. Dua huruf ni senang je. Tadi yang belakang tadi itulah yang susah sikit. Yang dua huruf ni senang je tuan-tuan dan puan. Jadi jom kita tengok dekat sini. Okey. Macam biasalah bila kita jumpa huruf yang baru dalam mulut tiga ni, kita tengok bunyi, suara dan nafas. Okey, bunyi H, suara terlepas, nafasnya tertahan. Jadi kita jangan bagi nafas dia terkeluar. Jadi tuan-tuan dan puan, yang tanyalah, apakah makhraj huruf ro ni dan apakah huruf yang sama makhrajnya dengan ro ni? Ada dua soalan ni. Cuba komen sikit. Tulis sikit. Apa makhraj huruf ro? Okey, kho mantap. Makhrajnya sama macam huruf kho, iaitu dekat kerongkong. Kerongkong mana? Selain puan yang minta. Kerongkong mana? Kerongkong atas, betul. Jadi bila sama tuan-tuan. Okey, mantap. Jadi bila sama, jom kita tengok baliklah perbezaan dia. Apa yang bezakan dia? Pergi pula kepada huruf kho. Okay, jadi tengok pada huruf kho. Huruf kho, bila dia mati, suara dia terlepas, nafas dia terlepas. Ha, ah, ah, ah. Tapi perbezaan dia dekat sini apa? Perbezaan dia adalah nafas dia tertahan. Itu dia punya beza lah. Nafas dia tertahan. Satu. Tapi yang utamanya, dia punya bunyi itulah. Satu bunyi kahak, satu bunyi berdengkur. Jadi bila nafas tahan, maknanya kita tak bolehlah panjang-panjang. Mau, mau. Tak boleh macam tu. Kita kena tahan bunyi dia. Au, il, u. Jadi kena berhati-hati. Jangan bila kita jumpa huruf yang suara terlepas nafas tahan ni, kena berhati-hatilah. Macam huruf zai, macam huruf za. Ah, Jangan kita tarikkan makhraj tu awal sangat. Maknanya sebab kalau kita gerakkan makhraj tu, apa akan jadi? Dia akan jadi melantun. Jadi pastikan kita sebut al, bukan ar, ar. Jangan ar, jangan ira, jangan ura. Tetapi al, il, u. Begitu. Jom untuk saya baca. Maghfiratin, maghfiratin, maghromin, maghromin. Dia yang buat arak tu. Ingat, jangan arak. Jangan gerakkan makras tu. Jadi dia ni memang susah sikit lah sebab makras tu kat dalam. Jadi tuan-tuan dan puan kena kontrol tuan-tuan dan puan punya kerongkong tu. Masa ni lah masanya nak kena kontrol. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan sebut betul-betul. Jadikan dia latihan kerongkong lah. Lepas ni kalau tuan-tuan dan puan boleh sebut ni tanpa ada arak tu, insya-Allah kan huruf-huruf tebal yang lain tu tak ada masalah. Jadi sebut dengan baik. Ikut saya baca. Maghromin. Jangan marah ya. Maghromin. Mughtasalun. Mughtasalun. Terusnya. Maghnuna. Maghnuna. Okey. Terusnya.
Baltatan. Baltatan. Yoshi. Yoshi. Farolta. Farolta. Ufril. Ufril. Okey. Jadi setakat ni. Siapa yang berjaya sebut R tanpa ada R tu? Cuma komen sikit. Okey, berjaya, berjaya. Ha, Saya tengoklah berapa ramai ratusan yang ada dalam kelas ni berjaya. Okey, terbaik buat dia. Jadi ingat jangan kita R. Seorang je ke yang berjaya ni? Yang lain tak jadi ke? Tengah cuba. Okey, mantap. Teruskan usaha buat tu minta. Saya yakin boleh. Oh, Temu Sari boleh. Alhamdulillah. Jadi yang lain-lain ni boleh ke tak boleh? Siapa yang tengah mencuba lagi? Teruskan usaha. Okey. Jadi kena ingat dia punya pantang larang dia satu je kat sini lah. Iaitu jangan kita melantun. Sebenarnya pantang larang tu kita kena dekat semua lah. Huruf yang tak melantun jangan kita lantunkan. Tapi ni antara huruf-huruf yang terkena dengan benda tu lah. Contohnya macam huruf apa dia? Macam huruf ta. Huruf tu tak melantun. Tapi ada yang suka-suka lantunkan. Contohnya lagi macam huruf do lah kita belajar tadi. Suara terlepas, nafas tertahan. Jadi suara dia yang terlepas, au. Tapi nafasnya tertahan, au. Sama juga ni, au, au, au. Yang penting jangan aro, aro. Kena berlatih lah. Dan macam saya cakap tadi, insyaAllah kalau tuan-tuan dan puan boleh sebut ara dengan sempurna, masalah huruf-huruf yang lain tu akan jadi mudah. Huruf-huruf yang tebal tu. Huruf ho, huruf so. Sebab kita dah berlatih lah kita punya kerongkong ni. Berlatih sampai ada six pack lah dekat kerongkong ni. Melampau. Tapi itulah. Itu je cara dia. Kalau kita nak baca cantik, itu je cara je. Kena berlatih. Jadi janganlah lupa siapa yang group premium tu. Jangan lupa untuk hantarkan rakaman bacaan tuan-tuan dan puan. Saya menunggu je. Mana dia tuan-tuan dan puan nak hantar rakaman. Nak dengar juga. Jadi ke apa yang aku ajar ni kan? Puan Arya tak apalah. Puan Arya memang top student. Yang lain-lain tu, yang tak hantar tu. Yang adalah grup premium lah. Hantarkan rakaman bacaan supaya saya boleh semak. Sebab kelas kita ni kelas apa dia? Sebab kat dalam kelas ni kita tak boleh buka mic kan. Saya je yang bercakap seorang-seorang. Jadi ada peluang untuk semak tu, hantarlah rakaman. Tapi jangan hantar. Hantar dah lah last minute. Semalam baru hantar. Jangan kata-kata lah. Cuma saya cakap kat umum. Hantar dah lah last minute. Jadi saya sempat semak sekali je lah. Jadi kalau boleh hantar awal sikit. Kalau boleh hantar esok. Nak hantar lagi cantik hantar malam ni. Hantar malam ni. Saya terus semak. Esoknya boleh hantar lagi. Maknanya hari-hari kita berlatih. Puan hantar hari ni. Saya semak. Esok puan betulkan. Saya semak lagi. Saya betulkan lagi. Saya semak lagi. Tak payah praktis. Adalah kena praktis dulu baru hantar Ustaz. Jadi ah, praktis betul-betul. Jadi praktis sampai rasa dah terbaik, hantar. Jadi insya-Allah boleh lah. Jangan malu kalau rasa macam apa betul ke tak betul ni. Kan kadang-kadang mesti ada pelajar yang rasa macam tu lah. Betul ke tak betul aku baca ni. Dah praktis pun macam tak betul lagi. Malu nak hantar je. Nanti saya bagi tahu dekat mana silap tu. Itu je. Itu kita kena hantar. Kalau boleh hari-hari lah. Bukan untuk saya. Untuk tuan-tuan pun juga lah. Kalau saya lagi suka orang tak hantar lah. Senang sikit kerja aku. Tak adalah kurang macam tu tuan-tuan puan.
Jadi tontonan perempuan hantar rakaman ni bukan untuk saya tapi untuk tontonan perempuan. Untuk saya bantu tontonan perempuan untuk mencantikkan bacaan lagi lah. Kita nak baca boleh tapi nak baca dengan tartil kena usaha. InsyaAllah. Okey. Jadi jomlah kita pergi kepada huruf yang terakhir. Sebab tu saya ajak borak tadi. Huruf terakhir ni senang je. Ah, Jadi bunyi F, tengok macam biasa tengok bunyi suara lapas je. Bunyi dia macam bunyi F. Sama lah macam bahasa Melayu. Alaf, hilaf, apa lagi bahasa Melayu? Tak ingat. Tahu lah. Apa lagi lah bahasa Melayu? Belakang F. Tak ada lah kot. Tak bahasa Inggeris ke? Roof. Simple je lah. Jadi suara terlepas, nafas terlepas. Jadi kena ingat gigi atas kena ke bibir bawah. Jadi jomlah ikut saya baca. Af, if, uf. Simple je. Khosafna, khosafna, la tafroh, la tafroh, muftarin, muftarin, dif'un, dif'un, dimakanu, dimakanu, yafsukuna, yafsukuna, bimakanu, yafsukuna. Bima kanu yafsukuna. Okey, Alhamdulillah selesai untuk hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingat. Kena ingat setiap huruf tu memang kita kena ingat dia punya ciri-ciri tu. Memang tak boleh lari. Ha. Sebab tu dari modul satu kita dah ajar. Modul satu kita dah ajar setiap huruf. Macam mana bentuk dia bila dia bergabung semua tu. Sebab dia bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita tahu. Okey, B. Setelah kita tahu B. Tapi dalam bahasa Arab banyak benda yang kita kena tahu. Contoh macam rofa ni, kita nak kena tahu mati dia macam mana, hidup dia macam mana. Nanti kita akan belajar kalau huruf sebelum dia mati pun macam mana kita nak kena bunyikan. Jadi itulah ayat Al-Quran. Jadi tuan-tuan, dia sebenarnya tak perlu ingat pun tuan-tuan. Dia bila kita dah tahu sebutan dia yang betul, kita dah tak perlu ingat pun suara nafas ni. Tapi buat masa ni tuan-tuan dan puan, rujuk dulu suara dengan nafas. Sampai tuan-tuan perempuan rasa dah yakin. Dah yakin betul sebutannya. Dah semak dekat dalam grup. Dah lulus exam bulan depan. Yang tu dah tak perlu ingat dah. Sebab bila kita sebut, kita dah tahu dah. Af. Okey, nafas terdepan. Au. Okey, kita tahu nafas dia tahan. Sampai macam tu lah. Jadi nak sampai tahap macam tu tuan-tuan dan puan, apa yang nak kena buat? Berlatih. Praktis. Praktis. Sampailah dapatkan bacaan dia. Okey, insyaAllah. Jadi itulah. Jadi saya sebelum kita tutup kelas kita ni, saya ulang baliklah perkara-perkara yang penting. Sebab huruf untuk minggu ni memang agak susah sikit lah. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingat, huruf do berbeza dengan huruf da. Kena ingat step huruf do tadi, sebut dulu huruf berbaris, tarik lidah ke tepi dan tutup mulut. Ingat step-step yang tiga tadi. Simple saja. Okay, huruf to pun sama. Dia huruf melantun. Jadi bila kita jumpa huruf tebal,
pangkal lidah kena angkat. Melantun, makras tu kena bergerak. Ha, dan sebenarnya atau atau dan kalau huruf dho, sama macam huruf dal bergabung dengan huruf so. Ha, jadi huruf dal, huruf dho, dal pula huruf dho sama macam huruf dal bercampur dengan huruf so. Jadi kena ingatlah benda-benda tu. Saya bagi tips. Jadi ain kita kena panjangkan sikit bunyi A tu. L, L. Ni tips-tips dia cara nak ingat. Dan seterusnya, tadi macam cakap lah. Jangan terlalu panjang sangat dan jangan agak. Dua pantang larang ni. Jangan panjang sangat, jangan agak. Okey, dan fa. Fa ni pantang larang dia satu je lah. Gigi kena ke atas, gigi atas pula. Gigi atas ke bibir bawah. Jadi jangan kita baca af, af, af. Salah. Pastikan kita baca af, af. Begitu. Alhamdulillah, selesai lah kelas kita pada hari ini. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan? Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa kemuskilan ke nak tanya saya ni sebelum kita tutup kelas kita hari ni? Ada rasa yang macam sah lah Ustaz. Ada rasa huruf yang tak dapat lagi lah Ustaz. Boleh terang balik tak? Bagi tahu. Sila, sila sementara kita ada masa ni. Waktu kelas ni lah waktu senang kita nak kata nak berhubung. Kalau dekat WhatsApp kan kadang-kadang tu lah. Kadang-kadang saya tengah makan. Kadang-kadang saya tengah mandi. Jadi tak boleh tanya direct. Jadi tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan ke? Jadi kalau semua faham, ghain. Huruf Mufina, ghain, tak apa lagi. Okey, tak apa, kita terangkan lagi sekali. Jadi huruf gha, bunyi dia macam mana? Bunyi dia, kita boleh tengok macam kat sini. Ni dah tulis saya lah. Sebab tu saya tak tulis. O ke apa semua. Dah tulis kat sini dah. Jadi kita ibaratkan kita jumpa dengan huruf G. Huruf apa yang ujungnya huruf G? Macam orang putih. Yelah, back, back, back. Back. Lepas tu kita tambah huruf H. Bell, bell, bell. Itu je bunyi dia. Jadi ingat, bila kita baca, sebelum kita matikan, baca dulu huruf yang berbaris lah. Lepas tu kita tekan dekat kerongkong atas. L, L, L. Macam saya cakap, dia macam G campur H lah. Sebut back, sebut beh. Bell, bell. Lagi sekali saya ulang. Dia nak rujuk bahasa Melayu lah. Sebab bahasa Melayu tak banyak huruf yang last G kan. Dari sini je lah hurufnya. Okey, back tambah beh. Ini dia punya trik lah. Back tambah beh. Jadi, bell, bell, bell. Itu untuk praktis lah nak dapatkan bunyi dia. Okey, lepas dah dapat bunyi dia, sebutlah. Dalam bahasa Arab tak ada baris I. Sebut atas dia. L, L, il, il, u, u. Boleh ke, Puan Fina? Okey, sementara tunggu dia jawab. Yang lain ada apa-apa soalan lagi tak? Cepat lagi nak tanya ni. Dia masih tak dapat lagi ke huruf I ni? Belajar Ustaz. Okey, terbaik Puan Fina. Alhamdulillah. Jadi, amalkan apa yang saya terangkanlah, apa yang saya ajar, tips-tips semua ni insyaAllah. Kalau kita bayangkan, kita dah boleh sebut. Bila kita dah boleh sebut tu, saya ni cuma ajar cara-cara nak sebut tu lah. Bila dah boleh sebut tu tuan-tuan dan puan, genggam, pegang bunyi tu. Mungkin sekarang ni rasa macam lidah tu, tak tahulah. Kita nak pergi kiri, tiba-tiba lidah tu pergi ke atas pula. Liar betul lidah, degil lidah tu kan. Saya faham tuan-tuan dan puan. Benda tu perkara biasa lah. Jadi cara dia satu je lah macam saya cakap.
Iaitu kena banyakkan buat latihan. Jadi Alhamdulillah. Jadi kalau dah tak ada apa-apa soalan, last ni saya buka ni, ada apa-apa soalan tak? Sebab topik minggu ni memang agak susah lah, saya tak nafikan. Ah, okay, nampaknya macam tak ada lah. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa soalan lah. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan berjaya, insyaAllah. Jadi banyakkan berlatih lagi, ulang-ulang dan ulang. Dan macam saya cakap tadi, dapat je makhraj tu, dapat je bunyi dia, dapat je bunyi dia, terus lock bunyi tu. Okey, lidah aku kat sini. Lidah aku kat mana? Lidah aku kat mana? Ni teruskan berlatih tu perempuan. Jadi kita tutup dulu lah. Tuan-tuan perempuan pun nampak dah ngantuk dah tu. Respon pun dah kurang-kurang. Jadi kita tutup dahulu majlis ini kita dengan tasbih kifarah dan surat As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi insya-Allah dah jumpa lagi pada minggu hadapan. Lupa pula nak cakap. InsyaAllah. Tunggu sekejap jangan balik dulu. Lupa pula nak cakap. Okey, jadi insyaAllah minggu depan, minggu terakhir lah. Minggu terakhir sebelum bulan puasa. Jadi insyaAllah kelas kita nanti, kelas malam kita nanti akan dipindahkan ke hari Sabtu atau Ahad lah. Sabtu pagi atau Sabtu petang, Ahad pagi atau Ahad petang. Jadi nak tanyalah tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan nak kelas bila? Kita buat undian. Nak Sabtu pagi ke nak Sabtu petang? Nak Ahad pagi ke nak Ahad petang? Ni saya bagi peluang ni. Cun-cun. Cun-cun Cina untuk tuan-tuan dan puan. Maknanya tuan-tuan puan boleh pilih. Sebelum saya tetapkan lah. Saya nak pagi. Pagi Sabtu ke pagi Ahad? Sabtu pagi. Okey. Okey, saya nampak Sabtu pagi. Malam Ustaz sebab balik kerja malam. Malam buat bulan puasa kan, buat. Jadi malam waktu bulan puasa ni banyak event dia lah. Hari biasa tak ada ke? Hari biasa orang bekerja. Takkan nak buat pagi, pagi apa, pagi Senin. Memang tak ada orang masuk kelas ni. Jadi time satu Ahad lah. Tu saya tanya. Sebab kadang-kadang ada yang kerja hari Sabtu. Jadi satu Ahad waktu cuti tu. Biasanya kalau Sabtu lah paling banyak cuti pun. Ahad kerja kan, nampak? Orang Johor kan, baru saya nak cakap masa tu. Johor apa, Kedah, Kelantan, Ahad kerja. Jadi satu pagi kan. Okey, mantap mantap. Sabtu pagi alhamdulillah. Saya take note lah. Okey, jadi insya-Allah untuk bulan puasa kelas kita akan dipindahkan. Dia lagi dah nak bantah ni sebab banyak pagi Sabtu ni. Okey, mantap alhamdulillah. Jadi insya-Allah nanti apa-apa saya akan maklumkan semula lah. Sebab tak tetapkan lagi ni. Baru nak tetapkan bulan minggu depan lah. Tapi saya tanya siap lah untuk tuan-tuan dan perempuan. Okay, nampak bagus Ustaz Roma ni. Okay lah, habis dah kelas. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi. Okay, sama-sama Puan Mata. Okay, sama-sama Tuan Mufaris. Terus kau usaha. Banyakkan mengaji diri. Tuan Mufaris lama tak hantar rekaman ni. Lupa hantar eh. Okay, Puan Fina. Okay. Sama Puan Ria, Puan Nomali, sama Puan Yani, sama. Okay, Puan Lian. Nama. Maria. Okey, sama-sama Puan. Jumpa lagi. Harapan.